والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Terima kasih Tuan Muslimis. Berusaha Cik Muhammad Faiz bin Hashim, ahli lembaga pemenangan pengurusan kerja Perencanaan Awam Singapura Malaysia, yang berusaha Puan Nur Kasniza binti Wan Abdul Razak, menolong pengarah Unit Pembangunan Bakat Murid Kurikulum Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Negeri Pahang, yang berusaha Cik Di Hao, pengurus pemasaran wilayah Pantai Timur FNN Beverage Marketing Islam Berhad, pengurusan Encik Samsul Anwar bin Yusof, menolong Jabat Pendidikan Daerah Kuantan Sektor Pembangunan Murid, pengurusan Encik Anwar bin Ismail, pengurus Politrin Polisas, yang pengurusan Puan Hazarina Sabiah binti Mustazah, wakil daripada Al-Qura 19, dan juga wakil Jabatan di Puan Ulang 84 sekolah. Dia sebenarnya tujuan kita melaksanakan perkara ini bukan yang sebab meningkatkan KPI dan sebagainya. Saya ingin nampak apabila ada pertandingan bahawa kita sibuk dalam buat dan join program dan sebagainya, dan melengkapkan dan dapat izin bersih dan sebagainya. Sebenarnya ini tidak adalah lebih daripada itu Cik Faiz dan juga tuan-tuan dan puan. Sebab kita nakkan kebersamaan ataupun kesinambungan atau sustainability kepada kebersihan ini bermula dari sekolah sehingga kita peringkat yang tinggi. Saya nampak keperluan dan baru sekali kita tengah engage kedai-kedai yang menyangka di sekolah ni. Di sekolah ni kita nak minta dia bersama-sama kita. Dan kata dia lepas tanggungjawab dia daripada jual, budak buang mana dia pun tak tahu. Kita nak dia jadi sebagai ejen kita. Jadi kalau pada ni kalau buang sampah, kalau nak makan sampah tu buang sampah, jangan buang ke jalan. Sekarang ni agak yang nampak tak kena lah, tak sing. Dalam sekolah kita belajar ilmu, kat luar kita tidak adapt ilmu tersebut. So memang agak kendala lah. Saya rasa mungkin di peringkat sekolah, peringkat BPD, BPM boleh bersama. Boleh, saya sebegap, saya berbesar hati lah kalau pihak-pihak tuan-tuan dan perempuan untuk kita buat mungkin seminggu sekali kita buat vlogging. Vlogging ni adalah program untuk kita sampah. Kalau bukan keadaan lepas kali teman-teman di sebegap, di setiap daerah yang di bawah jajahan kita, kita buat setiap Jumaat. So setiap Jumaat ni pagi saya mengerahkan semua staf saya ni untuk kita pergi ke jalan-jalan utama atau depan untuk kutip sampah. Sebab dia tak nak pakai baju merah. Kalau alam flora kutip baju merah ni, kita sebagai awam-awam ni tengok dia tak apa, memang kerja kutip sampah. So akan nampak tanggungjawab tu lebih daripada psikologi ni. Orang nampak bukan baju merah ni, ini kita yang bawa sampah. So maknanya benda tu akan lebih nampak sikit lah. So saya minta kalau tuan-tuan dan puan, cikgu sekolah, kalau boleh kita mengadaptasikan benda ni kalau di Pahang, saya rasa sangat-sangat bersyukur lah. Supaya benda ni, sekarang ni untuk makluman tuan-tuan dan puan, kalau Cik Faiz boleh maklum, kos pengurusan sepejalan kita di Malaysia ni terlampau tinggi sangat, dalam sampai bilion. Untuk kita yang kita sampah rumah ni kita bagi hitung secara percuma kepada penduduk-penduduk, dan kita buat potong rumput dan juga kuih longkang sampah jalan ni, kos itu terlampau tinggi. Dalam keadaan ni kita nak minta satu lagi supaya pengurusan sepejalan itu dibuat dengan baik. Dan satu lagi untuk maklumat dan perempuan, saya dah start sekarang ni. Kalau saya akan masuk ke JPN dan PPD lah, dan minta kebenaran untuk cikgu-cikgu ni pergi ke tempat pengurusan. Tempat pengurusan untuk sampah ni diuruskan. Sekarang ni tuan-tuan dan perempuan hanya tahu lepas letak dekat tong, lori ambil itu je. Sebenarnya proses lagi banyak kat tong. Proses yang rumit ni sebenarnya dekat tempat pengurusan. Macam mana kita segregatekan sampah tu dan kita masukkan dalam sel dan kita buat daily cover, kita tutup dengan tanah supaya bau tak naik dan supaya jaga hari dipanjangkan darut ni ataupun air licin, air busuk dari sampah tu kita treat sampai jadi macam air kuih. Daripada hitam air busuk ni, sebelum kita nak discharge dia ke sungai, so air tu perlu dirawat. So dengan rawat dengan ada campuran kimia dan sebagainya, chemical dan sebagainya, baru kita boleh discharge. Kalau kita hantar makmal dah cakap memang dia punya BOD dia semua dah clear, baru kita boleh discharge di sungai. Benda ni mungkin boleh nampak sikit feel pada cikgu-cikgu lah. Untuk makluman, saya dah bawa Jabatan Agama Islam Pahang. Dia punya kamera untung sikit lah. So ataupun yang rawat ni kena pergi kamera boleh, kita aturkan. Kita boleh pergi generator kita di kamera rider, dan juga satu lagi generator kita di Pulau Tioman.
Sudah Joman berada di translator. Macam mana proses pembakaran dari sampah itu terbakar sampai jadi es. Dan macam mana asap tak keluar dari atas tu dan daripada asap tu lepas dengan requirement daripada jabatan sekitar. So, semua proses tu akan berlaku. So, saya minta kalau boleh nanti wakil PBD, saya fahamkan wakil PBD semua ada ini. So, thank you very much. So, kita akan aturkan dengan PBD, dengan JPN dan juga cikgu sekolah wakil. Kita akan buat by phase. By phase, kita akan pergi. Saya dah offer kepada politeknik, teman-teman kita punya tempat ni ditaja oleh politeknik dan tumpukan oleh Cikgu Perkasa dan juga tuan-tuan. Pada ini tu kita ada teman-teman, kita ada FNN, CQ, salah satu tumpukan pada FNN. Untuk makluman, dah berapa tahun ni dia taja oleh kita hadiah ni. Setiap tahun tanpa miss. So satu usaha yang sangat baik, kolaborasi yang baik antara agensi dan juga pihak kerajaan dan juga membantu. Hadiah ni sebagai satu encourage kepada cikgu-cikgu sekolah dan PBD. Tapi sebenarnya kita nakkan budaya itu supaya ini dapat diteruskan. Itu sampah ni nampak benda simple. Tapi kadang-kadang sampah tak dikutip di jalan. Jangan masuk longkang. So longkang akan tersumbat bila hujan, taburan hujan tinggi, itu akan menyebabkan banjir kilat seperti mana yang berlaku di beberapa daerah yang baru-baru ini. Bawah pengelolaan SPUKOP dan laporan yang memutuskan pasca banjir. Kita pun ada pengalaman yang agak mengerikan yang banjir ya. Kalau kita pun tengah bersedia untuk MTN musuh timur laut yang akan datang. Kita mengharapkan insyaAllah doakan sama-sama tuan-tuan dan puan-puan, doakan supaya ini dapat mungkin dalam keadaan yang terkawal. Kita takut apa isu sekarang pun nak piala dan sebagainya. So kita ada beberapa kekangan yang kita hadapi di sini. Saya harapkan dengan pengisian program pada ini dapat memberikan satu tamparan kepada doktor dan perempuan untuk menjawab cabaran saya SPUKOP ni untuk memastikan untuk bukan kepada saya kalau SPUKOP ni isi kajian pergi kita tak mampu. Saya ada lebih kurang 160 orang di staff kat sini kan, saya kan Ibahan ni 160 orang tak mampu nak cater untuk semua ni. Lepas tu doktor dan perempuan adalah sebagai ejen kepada ejen kepada kita. Saya faham di sekolah banyak kerja yang lain-lain yang boleh buat tak dan sebagainya. Tapi dengan ada benda ni pun menambah beban sebenarnya saya faham. Tapi dengan komitmen dan juga usaha saya sangat menghargai. Satu tumpukan kepada JPN, JPN adalah mengharapkan satu PBD, PBD setiap daerah untuk Nipis, Berlemaran, Kementerian Highland, Laut, Kuantan ni semua adalah sahabat baik SPUKOP di daerah. So, thank you very much atas usaha tuan-tuan dan puan kepada SPUKOP selama ni. Saya tak boleh nak cakap tuan-tuan dan puan ni memang adalah antara orang yang paling rapat dengan kita. Yang perlu memberikan walaupun kadang-kadang tu boleh tak boleh tapi dibolehkan menjayakan suatu benda tu. So saya sangat terima kasih pada cikgu-cikgu sekolah, thank you yang menang ini datang semua menang, yang kalah tak datang ini. Tapi sebenarnya bukan sebab kalah dan menang ni. Kita nakkan jadi sebagai yang menang ni jadi akan jadi ikutan kepada sekolah-sekolah yang lain. Saya kita menjaga kita tahun lepas sebenarnya untuk Muhammad JPN Bawan kita target 600 lebih sekolah di Pahang yang akan kembali. So, kutipan itu akan meningkat. So, thank you very much PPD. PPD ini saya cukup tahu sebenarnya betul kalau saya cakap dengan pegawai kita kena hargai effort daripada PPD dengan keadaan kerja yang banyak selipa dan jalan cikgu-cikgu kemudian. Tapi dia willing untuk buat benda ni satu nikmat syukur oleh kita sebenarnya dia baik. Memang sangat bersyukur. Tanpa mereka ni cikgu dan anak murid kat dekat bawah ni memang kita tak ada apa-apa. Paling berat pun kita saya cakap lah. Contoh saya di Raum ada kurang 8 staff kan. Sekolah ada kurang 30, 20 sekolah. So macam mana kita mampuan mereka nak pergi ke sekolah ini untuk kita engage. Tapi dengan bantuan DPD, bantuan cikgu-cikgu sekolah ni memang akan membantu kita. So thank you very much. Saya ucapkan terima kasih hari ini. Dan saya mendoakan dan perempuan sentiasa berlimpah rezeki dan juga kesihatan yang baik. Dan juga insyaAllah saya cukup satu yakin. Satu perkara saya sebut dengan staff-staff pun. Kalau niat kita baik, insyaAllah Tuhan memudahkan. Dan saya suruh dalam keputusan apa yang kita buat pada hari ini, kita niatkan sebagai ibadah. Kadang-kadang kalau saya takut, saya tahu KKM kerajaan ini selalu boleh cakap ikut KPI, dapat SKT, dapat markah tinggi semua kan, itu sebagai tanda kita bukan. Saya mengharapkan dalam update kita buat ini, kita niatkan sebagai ibadah, insyaAllah pahala itu sampai kepada arwah mak ayah kita, adik-adik kita lain. Niatkan sebagai ibadah. Pasal itu yakin, kadang-kadang satu hadis itu tersebut kita mengalihkan satu batang kayu untuk ke solat, selagi melalui situ, selagi itu akan dapat pahala. Sama macam kita ni, sampah ni kalau kita dengan baik, selagi kalau bersampah itu tak masuk longkang,
Saya suka nak kerja dalam orang. Saya cakap dia bukan sebab gaji kau si korban aku ini, bukan. Saya bayar ni. Kadang-kadang contoh dia kuih longkang tu bukan sebab gaji. Kadang-kadang di kuih longkang tu nyamuk tak ada, Aedes tak ada. Selagi orang tak kena nyamuk ataupun tak kena denggi kat situ, dari itu dia dapat pahala. Dalam contoh sebelumnya ada satu saya contoh Kuantan, Sungai Sak dan kawasan tu mungkin Allah sport denggi macam tu. Sekarang ni tak ada orang sport denggi. So mungkin dengan sebab kebersihan yang dibuat dengan betul, dengan kita angkat sampah-sampah dia dengan betul dan sebagainya. So mungkin sebab tu jadikan denggi tak berlaku dalam Sungai Sak. So saya minta kepada perempuan kita niatkan pakai itu yakin kalau kita niat ibadah ni kita dapat dua dalam satu, pahala dapat, untuk ganjaran dan dulu kita dapat lah. So kalau kita niatkan, saya sangat-sangat berharap kita niatkan pakai ibadah supaya apa yang kita buat ini akan dirahmati oleh Allah SWT dan jadi sebagai satu kita punya infak kepada alam sekitar kita. Sebab kita kalau nak keluar duit kita tak mampu lah nak buat naik feel semua tu untuk tanggungjawab kerajaan. Tapi kita sebagai manusia, sebagai khalifah kat sini, kita sebagai mana kita infakkan kita punya usaha ataupun apa kita punya kekuatan kita ni, kita punya kemampuan untuk kita pastikan anak-anak murid ni buang sampah dengan betul. Kalau jumpa sampah tolong rutin. So sebagai kita jadikan sebagai ibadah dan supaya kita dapatkan satu tanggungjawab ni tanggung sama bukan kita je. Kerajaan ni cuma kita akan sedia lori, akan sedia orang, memang itu tanggungjawab kita. Dan posisi kita dalam orang dalam satu kita dibayar. Itu memang tanggungjawab kita. Tapi untuk dari segi engagement daripada anak-anak kita ni, saya minta bantuan dan bantuan. So terima kasih lagi. Saya rasa itu sahaja dari saya ucapkan tahniah kepada teman-teman. Dan saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Tarikh ni pun kita dapat pun kita tukar tarikh ni dengan DPN dan BPD. So ada kalau isu yang bawahnya tak apa lama tak dapat pada ini. Saya rasa saya nak buat juga. Saya tak nak buat 11. Kalau 11 kita buat 11 buatlah. Saya faham kalau dia buat 11. Bahaya. Kita takut tersebut dengan usaha saya. So itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berusaha Encik Syahrudin bin Hamid, Pengarah SMUKOP Negeri Pahang, kita berikan satu pengurus kepada Encik Syahrudin kerana adanya satu daya inisiatif dan komitmen yang cukup tinggi untuk memberi kesedaran kepada anak-anak kita, kerana anak-anak kita adalah merupakan pewaris kita pada masa akan datang. Kalau anak-anak kita tak diberi pendidikan yang baik, maka generasi kita pada akan datang adalah merupakan generasi yang tidak peka kepada kebersihan dan alam sekitar. Sebab itu, kalau kita nak mengubah sesuatu untuk generasi kita pada akan datang, kita bermula dari sekolah. Kita memberi kesedaran kepada anak-anak kita, insya-Allah generasi kita akan datang akan lebih prihatin kepada alam sekitar kita. Yang berusaha Wan Nur Hasniza bin Wan Abdul Razak, penolong Parah Unit Pembangunan Bakat Murid Kurikulum Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Negeri Pahang. Kita berikan saluran murul ke. Terima kasih Wan atas sokongan kepada SMUKOP bekerjasama untuk memastikan usaha yang kita lakukan ini dengan jaya. Yang berusaha Encik Dihau, Pengurus Pemasaran Wilayah Pantai Timur FNN Beverage Marketing Sebenarnya. Kita berikan bukan murah juga pada Encik Hau. Tak boleh Encik Hau diri tak ya. Kita berikan tukar lagi kuat kan. InsyaAllah kalau kita tepuk lagi kuat, insyaAllah FNN akan sponsor lagi besar masa akan datang. Terima kasih. Kalau tak ada sponsor sokongan daripada FNN ni susah juga. Walaupun ialah kerajaan, tapi kalau ada penyertaan dari pihak sponsor ni, kita punya program ni akan lebih lancar lagi. Terima kasih ya. Yang berusaha Encik Samsul Anwar Yusuf, penolong PPD Kuantan, Sektor Pembangunan Murid. Kita berikan pengurus pada Encik Samsul Anwar. Ini sahabat saya kenal lama. Kalau tak ada sokongan daripada PPD pun susah juga. Yang ini kita ucapkan terima kasih lah kepada PPD atas usaha yang diberikan. Yang berusaha Encik Anwar bin Ismail, pengurus Poliklinik Polisas. Kita berikan pengurus juga kepada Encik Anwar kita. Kalau Polisas tak bagi bersama, kita tak boleh nak keluar dari rumah dari ini. Terima kasih Polisasnya. Yang berusaha Puan Hasrina Sadiah bin Mustafa, Wakil Alam Forest dan Rahat Pahang.
Ditui ketua-ketua dia. Ketua-ketua dan wakil-wakil jabatan, rakan-rakan media yang dikasihi serta tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah SWT kerana limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada hari yang berbahagia ini untuk meraihkan majlis penyampaian hadiah pertandingan kita semula sekolah-sekolah Perkis peringkat negeri Pahang tahun 2022. Ini apabila saya di sekolah dididik, zaman saya dididik supaya menjaga kebersihan, supaya tidak melakukan vandalism. Akhirnya hari ini kita dapat lihat generasi pada hari ini, kalau kita dah tengok tandas-tandas yang diconteng dengan vandalism dah tak ada dah. Serupa juga dengan hari ini, kalau kita ajar anak-anak murid kita tentang kitar semula, kita ajarkan dia tentang pengasingan barang, pengasingan sampah. Hari ini sampah-sampah kita di landfill 50%-nya adalah merupakan makanan, sisa bahan buatan makanan. Jadi kalau kita pupuk kepada anak-anak kita supaya kalau makan tu jangan membazir. Jangan membazir. Dengan harapan di landfill pusat-pusat sampah tak ada barang-barang makanan yang berlebihan. 50% inilah yang menyumbang kepada landfill kita selalu penuh. Dan kemudian saya nak bawa satu contoh bagaimana usaha pendidik ini melahirkan seorang yang mengutik sampah sehingga menjadi seorang jutawan. Baru-baru ni di Johor, saya turun di Johor, saya berjumpa dengan seorang anak kita, anak tempatan, orang Cina lah, berbangsa Cina. Dia bermula sebagai seorang pengutik sampah. Berasal daripada pengutik sampah, akhirnya dia mengusahakan bisnes dia, bisnes pengutik sampah. Yang hari ini dia telah mencipta satu reaktor memproses sampah menjadi bahan industri, yang mana sampah yang di landfill itu dikutip semuanya dimasukkan dalam reaktor. Akhirnya dia akan menghasilkan bahan industri seperti biodiesel, metal scrap dan juga carbon black. Carbon black ni dia punya grade dia lebih tinggi daripada arang batu. Sebab tu jangan kita pandang rendah kepada industri sampah ni, sebab dia boleh melahirkan seorang insan yang boleh berguna kepada negara, kepada masyarakat apabila datang minat kepada dia. Sebab itu pada hari ini usaha pendidik, saya nak ucapkan terima kasih kepada pendidik, pada cikgu-cikgu yang sentiasa bertukus lumus memastikan anak murid kita diberi kesedaran dalam mendidik mereka tentang usaha-usaha kita semula, usaha-usaha cintakan kepada kebersihan ini. InsyaAllah kalau progres ini dibuat lagi pada tahun depan, Tuan Pengarah ya, kalau boleh saya nak turun sekali bersama-sama dengan sekolah-sekolah untuk menjayakan, untuk memberi minat kepada anak-anak kita ni. Sebab saya yakin kalau dengan usaha kita ni, kalau kita meninggal besok, 3 benda je kita tinggal ni: doa anak soleh, ilmu yang manfaat dan juga kebajikan yang kita lakukan. InsyaAllah ini mungkin menjadi asbab untuk ganjaran pahala kita di akhirat esok, InsyaAllah. Syabas diucapkan dengan penyertaan sebanyak 284 buah sekolah melibatkan 84 buah sekolah menengah dan 200 buah sekolah rendah di seluruh negeri Pahang, berbanding 1,206 penyertaan keseluruhan di seluruh negara. Besar harapan saya akan lebih banyak sekolah khususnya di negeri Pahang yang akan menyertai program ini secara aktif, yang mana ianya mampu memberikan impak positif terhadap usaha kerajaan untuk melahirkan masyarakat minda kelas pertama yang menitik beratkan amalan kebersihan dalam kehidupan seharian. Syabas dan tahniah juga saya ucapkan kepada semua sekolah yang telah mendapat tempat dan terpilih untuk menerima anugerah dan penglibatan seluruh peringkat masyarakat secara holistik. Setiap diri kita telah diamanahkan untuk menjaga kebersihan dan kelestarian alam semula jadi kita. Saya yakin rakyat negeri Pahang akan menyambut saranan kerajaan ini. Saya juga cukup yakin bahawa rakyat negeri Pahang majoritinya sedar akan kepentingan menjaga kebersihan bagi mewujudkan persekutuan yang bersih, indah, lestari dan seterusnya mencipta keselesaan dan keharmonian kehidupan seharian.
Diharapkan inisiatif pihak sekolah dalam menerapkan amalan kebersihan dan 3R di kalangan pelajar di sekolah tidak terhenti sahaja selepas selesai pertandingan ini. Sebaliknya dijadikan satu budaya yang akan terus diteruskan dari masa ke semasa. Semoga usaha murni ini dapat melahirkan generasi yang cakna tentang kebersihan, seterusnya membentuk pemimpin masa depan yang melestarikan alam sekitar. Akhir kata dari saya, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan majlis penyampaian hadiah pertandingan kita semua sekolah Perlis peringkat 5 tahun 2022. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Yang Berusaha Encik Muhammad Faiz di atas ucapan prasmanan itu tadi. Diminta Yang Berusaha Tuan untuk terus berada di atas pentas bagi menggunakan gimmick perasmian. Oleh itu, majlis turut mempersilakan Yang Berusaha Encik Syarudin bin Hamid bersama Div kehormat di meja utama untuk terus serta naik ke atas pentas bagi mengiringi Yang Berusaha Encik Muhammad Faiz untuk menyempurnakan gimmick perasmian. Dengan segala hormat dan dipersilakan. Di belakang. Encik Muhammad Faiz untuk menyambut dan memotong sisa yang boleh dikitar semula itu. Saya sudah letakkan di top atas dan kamera plastik. Maka dengan ini sempurna sudah perasmian bagi majlis penyampaian hadiah pertandingan kita semula sekolah Perlis peringkat 5 tahun 2022. Majlis mengucapkan terima kasih kepada semua tim kehormat yang telah bersama menyempurnakan gimmick perasmian sementara ini. Majlis pemohon Yang Berusaha Encik Muhammad Faiz diiringi Yang Berusaha Encik Syarudin dan Yang Berusaha Encik Hawkidi untuk terus kekal berada di atas pentas bagi upacara yang seterusnya. Majlis mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada tim kehormat atas penyertaan bersama-sama merasmikan majlis. Seterusnya Johar akan menerima hadiah wang tunai sebanyak RM1,000 beserta sijil penghargaan. Johar bagi anugerah utama bagi sekolah rendah dimenangi oleh Sekolah Dasar Raujaya Rao. Hanya diucapkan kepada semua pemenang, kepada guru yang berbiak aktif dalam membudayakan amalan 3R dan menyumbang bakti menjadikan program-program 3R di negeri Pahang. Penerima anugerah ini akan menerima wang tunai bernilai
RM150 dan CJ penghargaan. Penerima pertama anugerah khas ikon 3 Negeri Pahang dijemput Encik Muhammad Nur Izwan bin Sulaiman daripada Sekolah Kebangsaan Raub Jaya, Raub. Dan ucapkan diminta Okey, cantik-cantik. Baru masuk Raub. Iya. penerima pertama anugerah khas ikon 3 Negeri Pahang dijemput Encik Muhammad Nur Izwan bin Sulaiman daripada Sekolah Kebangsaan Raub Jaya, Raub. Dan ucapkan diminta untuk Encik Muhammad Nur Izwan untuk terus kekal berada di atas pentas untuk sesi penggambaran sebelah sini. Seterusnya, penerima kedua anugerah khas ikon 3 Negeri Pahang dijemput Puan Nur Jahan binti Sultan daripada Sekolah Kebangsaan Sultan Kompon, Kuantan. But I left her when I found her, and now I wish I say, 'cause I'm lonely and I'm